Okey geng, kali ni aku tak peduli. Aku nak cerita dengan korang tentang satu skandal lama. Skandal ni adalah satu skandal yang nostalgic. Tujuan saya bercerita ni bukan apa, untuk menjadikan kisah ni sebagai satu kisah pengajaran yang banyak kita boleh belajar, khasnya untuk generasi muda pada hari ni. Sebelum korang dengar pasal skandal 1MDB, ada satu skandal yang besar geng, yang berlaku pada tahun 1980-an. Skandal ni adalah skandal mengenai Bumiputra Malaysia Finance ataupun BMF. Cerita ni bermula sekitar tahun 1982 tau, apabila Asian Wall Street Journal mendedahkan yang BMF mengalami kerugian teruk akibat bad debts dekat Hong Kong. Dan kalau korang nak tahu, maksud bad debts ni adalah bila kita bagi hutang tu kepada seseorang, kemudian orang tu tak boleh nak bayar hutang tu pada kita. Jadilah hutang lapuk, ataupun dalam terms finance tu kita panggil sebagai bad debt. Tapi pada masa tu, isu ni tak dapat nak digali sangat tau, sebab ada satu akta yang bernama Central Bank Ordinance 1958 dan satu makhluk ni yang dinamakan Banking Act 1973 yang menghalang sesiapa saja untuk dapatkan maklumat bank kecuali di atas arahan mahkamah. Lebih menyedihkan lagi, semasa skandal ni sedang hangat diperkatakan, ada seorang auditor daripada Malaysia ni yang bernama Jalil Ibrahim, yang merupakan seorang auditor. Dia telah dihantar ke Hong Kong untuk menyiasat akaun BMF pada masa tu. Akan tetapi beliau telah terbunuh geng. Beliau telah dibunuh. Kematian Jalil ni menyebabkan penangkapan ke atas seorang rakyat Malaysia yang dituduh dan kemudian didapati bersalah kerana melakukan pembunuhan. Tapi akhirnya hukuman bunuh ni digantikan kepada penjara seumur hidup. Pembunuh Jalil ni dikatakan ada kaitan dengan bank BMF top eksekutif, yang mana beliau ada hubungan yang rapat dengan diorang. Akhirnya sebuah suruhanjaya diraja telah ditubuhkan untuk menyiasat skandal ni, yang mana diwujudkan satu komiti khas 3 orang yang diketuai oleh Auditor General Ahmad Nordin Zakaria. Lepas komiti ni menyelesaikan siasatan diorang ni, kerajaan masih tak mahu nak disclose ataupun bagi dedahkan report suruhanjaya ni kepada orang awam tau. Ahmad Nordin ni dan juga komiti beliau yang bernama Chui Mun So telah bangkit dan berkeras untuk mendedahkan juga kepada umum tentang hasil siasatan diorang ni. Diorang cakap nak tahan aku ke apa, itu belakang cerita, tapi demi kepentingan negara aku nak dedahkan juga kepada publik. Akhirnya kerajaan mengalah dan juga laporan sebanyak 1057 muka surat tu didedahkan kepada awam. Dalam laporan ni, jawatan kuasa menjelaskan yang seramai 6 orang BMF eksekutif telah melakukan kesalahan rasuah dan mendesak agar pihak berkuasa Hong Kong bawa mereka ni ke muka pengadilan. Daripada siasatan RCI ni, pihak polis telah menjalankan siasatan sebanyak $40 pinjaman yang oleh BFF kepada Carrion Nominee Limited. Khidmat rundingan pun dibayar kepada staf BMF, dan perkara ni dibuat tanpa pengetahuan daripada pihak pengurusan Bank Bumiputra. Jawatan kuasa juga mendapati walaupun Carrion ni gagal bayar hutang, tapi BMF teruskan bagi pinjaman kepada Carrion. Nampak tak? Ada something wrong guys happening dekat situ. Kejadian ni telah memberikan satu tamparan yang hebat kepada pengurusi Bank Bumiputra pada ketika itu, iaitu Nawawi Mat Awin. Dan beliau akhirnya telah meletakkan jawatan pada tahun 1982. Pengurusi yang menggantikan beliau, Tan Sri Basir Ismail, telah melakukan rombakan ke atas top eksekutif BMF dan juga membekukan ke semua pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh BMF.